Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang kepada kita untuk sama-sama berada di atas muka bumi Allah dan dipanjangkan usia kita sehingga kita masuk boleh sampai ke dalam bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini insya-Allah saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan kelebihan kita yang berada dalam bulan Ramadan. Nabi SAW menyebut di dalam hadisnya, kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrih ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a. Yang bermaksud, sesiapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpamanya tanpa sedikit pun kurang pahala orang yang berpuasa. Jadi ini antara kelebihan yang Allah beri kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan, iaitu orang yang jamu orang buka puasa, kita akan dapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa Allah kurangkan pahala untuk diri dia sendiri. Untuk orang yang puasa tu dia akan dapat pahala dia, dan kita yang jamu orang buka puasa, kita juga akan dapat pahala orang yang berpuasa tadi. Macam kita istilah hari ni, kita copy paste, copy pahala dia, paste mai kat kita. Dia tetap ada hak dia dan kita akan bertambah. Berapa ramai kita jamu orang makan buka puasa, banyak itulah pahala yang kita akan dapat. Jadi tuan-tuan, di tempat kita hari ini dah ramai orang buat anjurkan majlis berbuka puasa di surau, di masjid, di rumah anak yatim dan sebagainya. Dan kita tengok contoh yang terbaik yang boleh kita tengok tentang jamu orang buka puasa ni, iaitu di Mekah. Di Mekah, di Madinah, Masya Allah, kalau kita tengok selepas asar penuh orang akan susun hamparan-hamparan untuk dihidangkan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Lepas dihidangkan semua, berebut pula orang-orang yang sediakan makanan tadi untuk panggil, tarik tangan orang-orang yang mai ke masjid untuk mai duduk di hidangan dia, sebab dia tahu dia akan dapat pahala bila orang makan makanan yang disediakan. Dan ada orang yang ada duit, tak apalah, mereka boleh sediakan makanan. Orang yang tak ada duit, orang yang mungkinlah dia cukup untuk perbelanjaan dia saja, maka banyak cara yang kita boleh berkongsi sekali, iaitu di mana sahabat-sahabat Nabi tanya Nabi, wahai Rasulullah, di kalangan kami bukan semua yang mampu untuk sediakan makanan untuk beri orang makan berbuka puasa ni. Maka Nabi kata, Allah akan bahagi pahala yang sama juga bagi orang yang jamu orang makan buka puasa, walaupun hanya dengan memberi sebiji buah tamar. Takkan kita pergi kedai nak beli sebiji buah tamar, tentu kita akan beli 1 kotak ataupun 1 kilo. Kita pergi bagi kepada orang buka puasa, orang yang makan berbuka puasa dengan buah tamar yang kita sediakan, kita akan tumpang dapat pahala sekali. Ataupun mazqati labanin, ataupun seteguk air ataupun seteguk susu yang kita sediakan kepada orang yang berbuka puasa, kita juga akan dapat pahala puasa yang orang makan tadi ni, kita akan dapat sekali. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya orang yang berpuasa apabila makan bersamanya orang berpuasa yang lain, maka sentiasalah para malaikat mengucap salam ke atasnya sehingga selesai daripada makannya. Malaikat mengucapkan salam kepada kita selama mana kita duduk makan. Kita berkongsi rezeki kita dengan orang-orang
yang berpuasa. Dan di dalam hadis yang lain juga Nabi bersabda, inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika ia berbuka, doa yang tidak akan ditolak. Bagi orang puasa, ketika mana nak berbuka puasa, doa orang berpuasa tu Allah tidak tolak. Jadi tuan-tuan, ni peluang ataupun waktu yang mustajab yang kita sebelum ni kita ada juga belajar waktu-waktu mustajab, tapi kadang-kadang kita tak tahu, Allah rahsiakan. Tapi hak ni Nabi bagi tahu, ni waktu mustajab ketika mana nak berbuka. Jadi setiap kita ada hajat, setiap kita ada masalah, maka inilah peluang inilah kita ambil dengan cara kita berdoa ketika mana sebelum berbuka. Dekat-dekat nak buka, kita kumpulkan ahli keluarga kita di hadapan hidangan juadah berbuka tadi, maka kita minta semua ahli keluarga kita tadah tangan, kita berdoa bersama-sama, kerana itu adalah waktu yang paling mustajab, yang sangat mustajab. Kata Nabi SAW, lis-shaimi 'inda iftarihi da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, doa yang mustajab, doa yang sangat baik, doa mustajab. Jadi peluang untuk kita mendapat perhatian daripada Allah iaitu ketika mana hendak berbuka puasa. Seterusnya, saya juga ingin berkongsi dengan tuan-tuan kelebihan bangun bersahur. Nabi SAW juga menyebut di dalam sabdaannya, tasahharu fa inna fis suhur barakah. Bersahurlah kamu semua, sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkatan. Waktu yang sangat baik. Dan kita dalam Islam, kita dianjurkan supaya melewatkan waktu sahur. Sahur kita ambil di belakang-belakang, hujung-hujung. Supaya apa? Supaya apabila kita bangun sahur, selepas makan kita boleh bersiap-siap untuk menunaikan solat subuh. Kalau kita sahur di awal malam, contoh pukul 1 pagi, 2 pagi, takkan kita nak tunggu sampai subuh, kita akan tidur. Mungkin tidur tadi ni kita akan terlajak. Ada orang yang tersasar daripada subuh dan sebagainya. Jadi lewatkan waktu sahur dan ambil peluang untuk bangun sahur, kerana bangun pada waktu sahur itu ada keberkatan. Dan kata Nabi SAW, inilah perbezaan antara puasa orang Islam dengan puasa ahli kitab, iaitu bangun makan sahur. Jadi daripada 3 perkara yang saya sebut tadi, semoga kita dapat berkongsi sama-sama dan kita dapat amalkan sepanjang bulan Ramadan, bukan tahun ini saja, dan sepanjang hidup kita amalkan, iaitu dengan berkongsi rezeki untuk jamu orang buka puasa. Kemudian kita jangan lepaskan peluang untuk berdoa ketika mana waktu hendak berbuka. Dan yang ketiga iaitu kita bangun sahur dan kita selepas sahur kita bersiap-siap untuk menunaikan solat subuh. Dan ingat tuan-tuan, di waktu sahur itu 1/3 malam yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala mengirim ataupun mengutuskan para malaikat untuk tengok adakah di sana ada hamba-hamba Allah yang bangun memohon apa-apa hajat, ataupun yang bangun memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ada hamba Allah yang bangun untuk bertaubat. Maka bila diberi laporan oleh malaikat kepada Allah, ada hamba Allah yang sangat berhajat apa-apa, ataupun bangun untuk bertaubat, ataupun bangun untuk memohon keampunan, maka Allah akan kabulkan kesemuanya itu, kerana pada waktu itu adalah waktu yang sangat berkat. Jadi semoga perkongsian yang ringkas ini dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Apa yang baik datangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dan lemah adalah kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.